اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي
يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبين يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مليك يا ذا الجلال والإكرام يا بسيط يا جميع يا غني يا مغني يا غني يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا لقي يا وريد يا رشيد يا صبور يا الله 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 أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ويا عبدا لي رزقا حلالا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina wa ala dhurriyyatina wa ala arifin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim alimna, ya mu'allima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahana anta maqsudana وارضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita berada dalam rumah Allah. Jangan lupa kita beriktikaf, nawaitu sunnah beriktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini karena Allah. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, dalam sihat walafiat, dimurahkan rezeki, dikabulkan sekalian hajat, disampaikan semua kita ke tanah sucinya dalam mengerjakan haji dan umrah dan berziarah kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebagaimana kita telah melalui dalam pelajaran kita bahawa kita sedang membicarakan tentang rukun haji, rukun umrah, yang di mana kita baru selesai daripada membicarakan tentang rukun tawaf. Dalam ibadah haji dan ibadah umrah ada rukun. Rukun ini sesuatu yang tak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, tidak sah hajinya, tidak sah umrahnya. Walaupun kita nak bayar denda, tak diterima. Dan walaupun kita nak gantikan orang, tak diterima juga. Kenapa? Kerana dia sesuatu yang mesti dikerjakan sendiri. Kalau tak boleh berjalan, maka kita naikkan dia wheelchair. Kalau tak boleh duduk, kita pikulkan dia. Macam itulah dia hukumnya rukun. Dan kita telah mengatakan bahawa dalam ibadat haji ada berapa rukun kaum ibu? 6 perkara. Apa dia yang 6 itu? Yang pertama ialah kita niat. Yang kedua wukuf di padang Arafah. Yang ketiga yang tawaf ifadah, itulah tawaf haji. Yang keempatnya sa'i. Yang kelima yang bercukur atau bergunting. Yang keenam yang tertib pada kebanyakan rukun. Jadi bila kita sebutkan kebanyakan rukun, ada rukun tak ikut tertib seperti sa'i, dia boleh pergi sebelum nombor 2 dah boleh dibuatkannya. Dan demikian juga yang nombor 5 bercukur bergunting boleh dilakukan walaupun sebelum nombor 3 tawaf ifadah. Nanti pada babnya kita akan bicarakan. Dan bagi orang yang mengerjakan umrah, ada berapa rukun umrah kaum bapa? 5. Ya, kita telah mengatakan rukun umrah yang pertama ialah niat, kedua ialah tawaf, ketiga ialah sa'i, keempat bercukur atau bergunting, dan kelimanya tertib. Di sini tertib, tidak ada tolak ansur. Mesti one by one, mengikut urutan. Tak boleh kita lompat-lompat. Jadi kalau sekiranya kita nak buat sa'i, mesti selesai tawaf. Nak bercukur gunting, mesti selesai pada sa'i. Begitulah makna tertib. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi apabila kita telah mengatakan bahawa apabila orang yang mengerjakan tawaf selesai bertawaf, maka dia akan mengerjakan sa'i. Itulah tajuk kita pada hari ini, bab yang ke-12, sa'i. Jadi apa itu sa'i? Sa'i ialah berjalan antara Safa dan Marwah. Ya, sa'i itu ialah berjalan antara Safa dan Marwah. Jadi kalau sekiranya tidak berjalan antara Safa
saja pun namanya sa'i. Tapi dalam ibadah haji dan umrah yang dimaksudkan sa'i ialah berjalan ke Safa dan Marwah. Ini yang kita lakukan dalam ibadah sa'i. Dan ibadah sa'i ini tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dia adalah merupakan rukun di dalam haji dan rukun di dalam umrah. Tetapi untuk kita melakukan ibadat haji dan umrah ini, dia mesti ada syarat. Semacam mana kita mengerjakan tawaf, ada 6 syarat barulah sah tawafnya. Kalau kita membuatkan sa'i pun ada syarat. Kalau tak kerjakan syarat ini, maka tak sahlah sa'inya. Tapi asal usul sejarah sa'i ini telah disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana dia menceritakan satu hadis yang panjang, kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ialah seorang Nabi yang Allah utuskan kepada umatnya sewaktu baginda Ibrahim berada di kota ataupun di negeri Iraq. Di sana beliau telah berdakwah sampaikan Raja Namrud yang begitu marah pada Nabi Ibrahim, telah mencampakkan Nabi Ibrahim ke dalam api yang membakar. Tapi Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Tak ada satu helai bulu romanya pun yang terbakar. Dan setelah daripada peristiwa tersebut, Nabi Ibrahim AS pun meninggalkan Iraq dengan istrinya Sarah, dan mereka pergi ke Palestin. Dan daripada Palestin mereka pergi sampai ke negeri Mesir. Dan Nabi Ibrahim AS pun tak dikurniakan cahaya mata lagi. Dan kemudian Raja Fir'aun ataupun raja yang memerintah negeri Mesir pada masa itu, namanya tak ingat, tapi gelarannya Fir'aun. Fir'aun ni tuan-tuan ialah nama gelaran raja yang memerintah negeri Mesir. Semua raja-raja memerintah negeri Mesir namanya Fir'aun. Tak kiralah dia baik atau jahat, beriman atau kafir. Jadi macam negeri Islam Singapura, Malaysia, Indonesia dulunya ada sultan. Macam itulah dia kalau sekiranya di Mesir, Fir'aun. Maka dia pun dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim, iaitu seorang wanita yang bernama Siti Hajar. Siti Hajar ni wanita Mesir. Maka Nabi Ibrahim pun nikahlah dengan Siti Hajar, dikurniakan Allah seorang putera yang bernama Ismail. Itulah Nabi Ismail alaihissalam, datuk neneknya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Siti Sarah sedih kerana dia pun dah lama kahwin dengan Nabi Ibrahim, tak dapat anak lagi. Allah Ta'ala pun tahu kesedihannya. Jadi Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Ibrahim AS, bawalah isteri dan anak kau tu, hantarkanlah ke kota Mekah. Tapi masa tu kota Mekah tak ada orang pun, hanya kering kotak saja. Yang ada hanya bekas-bekas tapaknya, tempatnya Kaabah yang asalnya dibina oleh malaikat, tapi sudah tinggal bekas-bekas sahaja. Maka Nabi Ibrahim AS pun meletakkanlah isterinya dan anaknya di samping bekas tempatnya pembangunan Kaabah. Kemudian Nabi Ibrahim pun bekalkan mereka dengan satu bangku kurma, dengan satu kendi air. Dan Nabi Ibrahim AS pun berjalanlah meninggalkan mereka. Subhanallah, dia letak saja kemudian ditinggalkan mereka. Tak ada satu patah pun. Siti Hajar kejar Ibrahim. Ya Ibrahim nak ke mana? Nabi Ibrahim tak jawab. Ya Ibrahim nak ke mana? Nabi Ibrahim tak jawab. Kemudian Siti Hajar tanya, adakah Allah yang memerintahkan kau ini? Maka jawab Nabi Ibrahim, ya. Satu perkataan saja, ya. Dan kemudian terus Nabi Ibrahim AS pergilah ke sebalik bukit. Kemudian Siti Hajar pun berkata, pergilah Ibrahim, kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan sia-siakan kami. Begitu yakinnya Siti Hajar kepada perintah Allah. Nabi Ibrahim AS pun teruslah meninggalkan isteri dan anaknya kerana mengikut perintah Allah, sampailah di sebalik bukit Jabal Abi Qubais. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala hantarkan orang ke Mekah, dan supaya Allah datangkan makanan buah-buahan ke Mekah. Subhanallah, doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan Allah. Bukan kata satu, bukan kata 100, bukan kata 1000, berjuta orang datang ke Mekah hari ini. Dan bukan satu, bukan dua jenis buah-buahan, seluruh buah-buahan satu dunia dihantarkan ke Mekah. Subhanallah, Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim AS. Jadi begitulah
Siti Hajar radhiyallahu anha menerima perintah Allah Ta'ala dengan penuh lapang dada. Tak ada rasa merungut, tak ada rasa bimbang, tak ada rasa takut, tak ada kata kenapa Tuhan cuba aku nak cuba ni, tak ada. Ini imannya Siti Hajar. Walaupun dia tahu ini susah, ini kering kotak, ini tempat tak ada orang, tapi dia reda dan dia tahu Allah akan pelihara dia selagi dia mengikut perintah Allah. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Siti Hajar pun setelah 2-3 hari makan buah kurma, minum air dan menyusukan anaknya, akhirnya buah kurma pun dah habis, air pun dah habis, badannya pun dah kering, dah tak ada susu lagi. Anaknya Ismail sedang menangis nak susu lagi, tapi ibunya sudah tak ada susu. Jadi apa nak Siti Hajar buat? Walaupun dia tahu ini perintah Allah dan Allah akan pelihara diri dia, tapi dia mesti berusaha. Dia tidak berpeluk tubuh saja. Maka dia pun keluarlah dari kawasan tempat dia duduk itu dan dia pun pergi ke Bukit Safa. Di atas Bukit Safa, dia tengok keliling, ada nampak tanda-tanda air ke tak ada? Tak ada nampaknya. Dia turun berlari-lari anak sampailah ke Bukit Marwah. Di Bukit Marwah dia naik, dia tengok kiri kanan, ada tak tanda air? Tak nampak pun. Dia turun lagi berlari-lari anak pergi Bukit Safa. Tengok lagi, kalau ada orang datang berjauh bawa air, tak ada juga. Lari-lari anak sampai Bukit Marwah. Begitulah dia berputar-putar antara Safa Marwah sampai 7 kali. Apabila dia datang Bukit Marwah yang terakhir, yang ke-7, terdengar bunyi satu dentuman yang kuat daripada sisi Kaabah. Dia pun larilah nak tengok apa hal anak dia ni. Rupanya bila sampai di sisi Kaabah, dia nampak malaikat Jibril AS menghentakkan dengan kakinya, dengan tumitnya ke atas bumi dan terpancung air Zam-Zam di sisi anaknya Ismail. Maka itulah nama asal usulnya Zam-Zam. Jadi tuan-tuan, apabila sudah ada air Zam-Zam di tanah suci Mekah, mulalah orang-orang kabilah-kabilah pun datang menduduki kota Mekah. Sebab orang-orang padang pasir ni, dia hanya akan duduk di mana ada air. Jadi kalau ada air, dia akan buatkan perkampungan di sana. Dan alhamdulillah hari ini bukan sedikit-sedikit, bahkan lebih daripada 100, bahkan ratusan ribuan, jutaan orang yang datang ke kota Mekah dengan berkatnya bumi yang mulia itu. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dengan kekentalannya iman Siti Hajar, dengan redanya, dengan kehendak Allah, akhirnya Allah buktikan bahawa Allah pelihara dia. Maka dengan sebab itulah kita diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walidzalika sa'anna subainahuma. Maka kerana itulah manusia melakukan sa'i antara keduanya, antara Safa dan Marwah. Maka dengan sebab itulah apabila kita pergi haji atau pergi umrah, tidak sah haji, tidak sah umrah sampai kita mengerjakan sa'i. Allah mewajibkan kita mengerjakan sa'i. Kenapa? Supaya kita dapat hayati sejarah Siti Hajar, supaya kita bawa balik semangat Siti Hajar. Semangat apa? Semangat taat kepada Allah, semangat yakin kepada Allah, semangat di mana kita akan menerima perintah Allah dengan penuh reda, tidak ada merungut, tidak ada kita kecewa. Kalau ini perintah Allah, Allah akan pelihara aku. Inilah dia tuan-tuan. Kalau kita lihat hari ini, kadang-kadang manusia-manusia ini dicuba oleh Allah. Baik dia orang ahli ibadat sekalipun, dia akan dicuba oleh Allah. Tapi kebanyakannya mereka kalah apabila mereka dicuba oleh Allah dengan sakit, dengan susah, dengan kesempitan hidup. Mereka berumur, aku semayang pun susah, aku ibadat pun sakit, aku buat perintah Allah pun masih lagi dalam keadaan yang kesempitan. Orang tak semayang senang lena, orang itu buat dosa hidupnya dengan kekayaan, dengan wang ringgit, aku yang ibadat pun masih lagi susah. Nampak? Dia melihat bahawa ibadat dia itu sudah cukup untuk dia mendapatkan segala nikmat Allah. Padahal Allah nak test dia, tuan-tuan. Sebab tu kita dalam beriman pada Allah, rukun iman yang kelima, percaya sekalian qada dan qadar, baik dan buruk semua datang pada Allah. Kita reda, ya Allah,
Kalau ini kehendak kau ya Allah, aku redha. Kalau ini kehendak kau aku sakit, aku redha. Kalau ini kehendak kau aku dalam kehidupan kesempitan, aku redha. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Itulah sebab kita melakukan sa'i, untuk kita mengingat kembali sejarah Siti Hajar. Telah mandorlah sekalian ibu-ibu untuk melahirkan seorang wanita yang beriman seperti Siti Hajar, di mana iman dia tu di tengah padang pasir pun ditinggalkan oleh suami Ibrahim AS, tapi dia terima dengan penuh yakin kepada Allah Ta'ala. Hari ini kalau ada suami yang buat macam kepada isteri, bukan dia minta cerai talak 1 tuan-tuan, talak 1000 agaknya. Laki apa ni, nak semayang, nak ibadat, aku pula ditinggalkan, tak ada makan, tak ada minum. Padahal itu pun cubaan Allah Ta'ala juga. Cuma suami itu memanglah kewajipan untuk memberi nafkah kepada anak isteri. Begitulah Allah Ta'ala telah mewajibkan setiap orang yang kerjakan haji dan umrah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah dari antara syiar-syiar Allah. Maka sesiapa yang melakukan haji ke Baitullah atau umrah, maka tidak berdosa ke atasnya agar dia mengelilingi keduanya, yaitu antara Safa dan Marwah. Surah Al-Baqarah ayat 158. Jadi dengan ayat ini Allah Ta'ala mewajibkan kita yang kerjakan haji dan umrah untuk mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Tapi kenapa dalam ayat ini menyebutkan tidak berdosa, yaitu tidak berdosa ke atasnya agar dia melakukan sa'i antara Safa Marwah? Kerana apabila orang-orang Islam yang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak mengerjakan umrah, mereka merasa keberatan untuk nak sa'i. Atas kenapa pula keberatan? Kerana atas Bukit Safa dan atas Bukit Marwah ada patung-patung berhala. Pasal masa itu Mekah masih dalam tangan orang kafir. Nabi dengan sahabat mengerjakan umrah yang pertama pada tahun 7 Hijrah. Masa itu Mekah masih dikuasai oleh orang Quraisy. Jadi bila sahabat-sahabat nak sa'i, macam mana ni ada patungnya atas Safa Marwah? Kerana orang-orang jahiliyah mereka pun kerjakan haji, mereka pun sa'i antara Safa Marwah. Jadi mereka letakkan patung berhala ni atas Bukit Safa Bukit Marwah. Jadi Allah turunkan ayat, tak berdosa kamu tahu sa'i antara Safa Marwah kerana ini perintah Allah. Pedulikan patung-patung itu. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimahumullah, ibadat sa'i yang telah disyariatkan oleh Allah untuk mereka yang mengerjakan haji dan umrah. Kalau mereka tak kerjakan sa'i, tak sahlah dia punya haji, tak sahlah dia punya umrah. Tetapi untuk mendapatkan sa'i yang sah ini, dia perlu memenuhi 2 syarat sa'i. Tak banyak tuan-tuan, syarat-syarat sa'i itu hanya 2 perkara saja. Kalau sekiranya kita dalam ibadat tawaf, 6 syarat. Banyak. Mesti suci daripada hadas besar, hadas kecil dan najis, mesti menutup aurat, mesti dalam Masjidil Haram, dan mesti bau kiri sentiasa menghadap pada Kaabah, dan kemudian mesti tawaf keluar daripada Kaabah, tak boleh dalam, tak boleh atas, dan tidak boleh berubah niat. Macam-macam. Tetapi dalam sa'i cukup 2 syarat saja. Jadi kalau 2 syarat dipenuhi, maka sahlah sa'inya. Jadi apakah 2 syarat itu? Syarat yang pertama ialah hendaklah didahulukan dengan ihram haji atau umrah. Apa makna ihram? Ihram kita dah sebutkan dalam pelajaran ihram ialah menjatuhkan niat. Hendaklah sudah dia jatuhkan niat haji atau dia sudah jatuhkan niat umrah. Jadi kalau sekiranya dia mengerjakan ibadah haji, dia pun pergi Mekah, lepas dia tawaf, dia pun sa'i haji. Kalau dia buat umrah, lepas dia tawaf umrah, dia pun sa'i umrah. Tapi kalau dia tak buat haji dan dia pun tak niat umrah, dia pun sampai Mekah, dia pun sa'i. Kau sa'i apa? Sa'i sunat.
Tak ada sa'i sunat. Kenapa? Kerana sa'i mesti selepas jatuh niat umrah atau lepas jatuh niat haji. Nampak tuan-tuan? Dia tak ada sa'i sunat. Lain tak tawaf. Tawaf ada tawaf sunat. Banyak-banyakkan tawaf itu memang disuruh supaya dapat pahala. Tapi tidak ada sa'i sunat. Ada juga orang yang saya jumpa waktu zaman dulu lah, jumpa orang jemaah ni, dia, "Pakcik, kenapa pakcik tak tawaf sunat?" Allah, susah lah, nanti lepas tawaf nak sa'i pula. Dia salah faham. Dia mengingat setiap tawaf mesti sa'i, selepas tawaf mesti sa'i. Tidak, tawaf lah berapa banyak pun tak perlu dilakukan sa'i, melainkan kalau orang tu kerjakan haji atau kerjakan umrah. Nampak tuan-tuan? Sebab itulah di sini kalau orang yang tak faham, lepas dia tawaf sunat, dia sa'i sunat, membuang karen saja, penat saja, tapi tak ada pahala apa-apa. Itulah ruginya. Baiklah, itu syarat pertama, mesti selepas dijatuhkan niat haji atau niat umrah. Syarat yang kedua, mestilah selepas tawaf yang sempurna. Mesti lepas tawaf. Jadi kalau sekiranya dia nak melakukan sa'i umrah, dia mestilah lepas daripada tawaf umrah. Lepas tawaf umrah. Tapi tawaf umrah ni mestilah tawaf yang sah, yang sempurna. Cukup syarat, cukup wajib. Kalaulah sekiranya dia mengerjakan tawaf tapi tidak sah, kenapa? Sebab dia terbuang angin masa dia tawaf, dia tak mengambil wudu lagi, jadi tawafnya sudah batal. Ataupun masa dia tawaf terbuka aurat, rambut terkeluar orang perempuan, tawafnya sudah batal, tapi dia tak betulkan balik. Kemudian lepas dia tawaf yang tak sah, dia pergi sa'i. Sa'i pun tidak sah. Kenapa? Sebab syarat sa'i mesti lepas tawaf yang sah. Nampak tuan-tuan? Ada orang dia ingat, tak apalah, aku ikut kawan-kawan ni, aku lepas tawaf ni, aku dah kurang satu round ni, tapi tak apa, nanti lepas sa'i aku cover balik satu round tu tawaf. Jawapan kita, sa'i tawaf pun tak sah. Selagi tawaf tidak sah, selagi itu sa'i tidak sah. Ingat tuan-tuan ya, tak ada cover-cover. Kalau kita dah tahu kita tawaf tu ada kekurangan, itu jam juga kita tambahkan. Kalau kita dah tahu kita batal wudu, itu jam juga kita pergi wudu dan betulkan tawaf kita mana yang dilakukan dalam batal wudu yang tak dikira pusingannya. Jadi begitulah dia tuan-tuan, dah komplit, dah yakin memang aku dah buat tawaf dah sempurna, syarat dia wajib semua aku dah buat, barulah kita pun pergi ke sa'i antara Safa Marwah. Baik dia mau buat sa'i umrah ataupun dia mengerjakan sa'i haji. Tapi kalau dia buat sa'i haji, dia ada dua pilihan. Dia boleh melakukannya selepas daripada salah satu tawaf. Lepas salah satu tawaf, apa pula ni? Jadi kalau sekiranya orang yang buat haji, dia boleh pilih antara lepas daripada dia jatuh niat haji, lepas dia pergi wukuf Arafah, dia pun balik ke Mekah, dia tawaf ifadah, tawaf haji, lepas tu dia buat sa'i haji. Jadi maknanya sa'i haji dia lepas bertawaf haji. Tawaf ifadah tu tawaf haji lah tu. Nampak? Ini pilihan yang pertama. Ataupun dia datang ke Mekah tu, dia sudah jatuh niat haji. Apabila dia sudah jatuh niat haji, maka dia pun masuklah ke Mekah. Bila sampai ke Mekah, dia tak boleh tawaf haji lagi. Kenapa? Sebab tawaf haji hanya boleh lepas pada wukuf. Tawaf haji nombor 3, wukuf nombor 2. Kena tunggu pergi wukuf Arafah. Ustaz, saya nak pergi Arafah lagi 5 hari lagi, lama lagi. Habis saya dah sampai Mekah, takkanlah saya tak boleh tawaf Kaabah. Kau kena tawaf lah Kaabah. Kenapa? Sebab penghormatan kepada Mekah ialah dengan tawaf Kaabah. Jadi kalau kita masuk rumah orang, penghormatan kepada tuan rumah ialah dengan beri salam. Assalamualaikum. Tuan rumah punya, Waalaikumsalam. Sila-sila masuk. Nampak tuan-tuan? Jadi kita penghormatan pada rumah yang kita ziarah, kita beri salam. Penghormatan pada rumah Allah, tanah suci Mekah, apa dia? Kita tawaf. Tapi tawaf ni tak boleh lagi, nak tunggu pergi Arafah. Arafah lagi 5 hari. Maka kita kerjakan tawaf qudum. Tawaf qudum tu apa benda? Tawaf selamat datang. Dia bukan tawaf haji, dia bukan tawaf umrah.
selamat datang. Dan selepas tawaf qudum ini diharuskan, boleh kalau kita nak melakukan sa'i haji. Boleh sa'i haji? Ini nombor 4 ni. Belum lagi buat nombor 2 dah boleh buat sa'i haji. Inilah yang kita katakan tadi, tertib pada kebanyakan rukun. Maknanya ibadat sa'i yang nombor 4 sudah dibolehkan dilakukannya sebelum daripada wukuf yang nombor 2. Nampak tuan-tuan? Jadi apabila kalau dia pun mengerjakan sa'i haji lepas tawaf qudum, lepas balik pada Arafah, dia pun pergi Masjidil Haram, dia tawaf ifadah, lepas tawaf ifadah dia terus saja bercukur bergunting. Dah tak payah nak sa'i lagi. Kenapa? Sa'i dah buat dah sebelum aku wukuf Arafah. Jadi di sini ada kemudahan kepada kita. Kenapa? Kenapa pula ada kemudahan? Sebab orang haji ni penuh sesak, ramai. Jadi Allah Ta'ala berikan kemudahan. Kalau nak buat sekarang pun boleh. Kalau balik pada Arafah, orang tawaf tuan-tuan, Masya Allah, tak payah berjalan. Kenapa tak berjalan? Melekat badan depan dengan belakang-belakang, badan orang belakang. Terangkat kaki kita. Lepas tawaf terpingsan. Penuh dah, Masya Allah. Sa'i pun macam tu juga, penuh sesak. Jadi sekarang kita ada choice, ada pilihan. Kita pun datang daripada Singapura, atas kapal terbang kita dah jatuh niat, aku niat haji. Sampai Mekah, kita dah tawaf qudum, aku nak buat sa'i haji dululah. Nanti balik pada Arafah, nanti orang penuh sesak, aku pun sihat lagi. Dia boleh buat sa'i haji selepas daripada tawaf qudum. Jadi lepas dia dah tawaf qudum, dia sa'i haji, balik pada Arafah, dia hanya tawaf ifadah sah aja, tak ada lagi tawaf qudum, tak ada lagi sa'i haji. Tapi kalau misal katalah dia berangkat daripada Singapura 9 jam dalam kapal terbang, penat, sampai kat Jeddah, tunggu lagi 9 jam kat Jeddah untuk tunggu bas, kemudian jalan 2-3 jam nak sampai Mekah. Wah, sampai Mekah dah betul-betul penat. Apabila dia pun mengerjakan tawaf qudum, tawaf selamat datang, dia tak maulah nak buat tawaf sa'i haji. Kenapa? Aku tak tahan lah, penat lah. Okeylah kalau kamu tak tahan, kamu lepas daripada tawaf qudum, teruslah kita pun balik ke hotel. Tapi bila nak sa'i haji? Nanti lepas daripada wukuf Arafah, lepas tawaf ifadah atau haji, dia buatlah sa'i haji. Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala beri kemudahan. Kenapa? Jadi yang mana yang lebih afdal? Kita nak buat sa'i haji selepas daripada wukuf Arafah, lepas tawaf haji, ataupun kita nak sa'i haji lepas pada tawaf qudum? Mana satu yang afdal? Jawapan kita, yang afdal ialah apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat? Nabi sa'i haji lepas tawaf qudum. Nabi sa'i haji lepas tawaf qudum. Itu dia tuan-tuan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'i haji lepas tawaf qudum. Jadi lepas balik pada Arafah, Nabi tawaf haji sah aja, tak sa'i lagi. Jadi begitulah yang afdal. Tapi kita ada dua pilihan. Nak tangguhkan lepas balik Arafah pun boleh, lepas tawaf haji, ataupun kita nak buat sa'i haji selepas pada tawaf qudum. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita sudah menyempurnakan dua syarat itu, maka dalam kita nak mengerjakan sa'i, mungkin ada orang cadang-cadang nak tambah-tambah pahala untuk buat sa'i sunat. Jawapan kita, tidak ada disyariatkan sa'i sunat. Jadi maknanya tak adalah sa'i sunat. Kalau kita dah buat tawaf sunat, tak payah lagi buat sa'i sunat. Banyak-banyak kata tawaf tak apa. Dan di dalam ibadat tawaf ada wajib tawaf. Dalam ibadat sa'i pun kita lihat tadi ada wajib sa'i. Jadi dalam sa'i syarat cuma dua. Tak ada bersuci, tak ada buka aurat, tak ada bau kiri dan menghadap Kaabah, tak ada. Jadi kalau orang yang dalam masa sa'i dia terbuang angin, dia tak ada wuduk, sah sa'i dia. Atau dalam masa sa'i orang perempuan rambut dia terkeluar, aurat terkeluar nampak, atau orang lelaki kain ihram terkeluar pusat tak nampak aurat, sah sa'i dia.
Alhamdulillah, ini satu kemudahan yang Allah beri untuk kita mengerjakan sa'i. Cuma dalam sa'i ini ada nama wajib sa'i, dan di wajib pun tak banyak, cuma 3 saja wajib sa'i. Apa tu 3 wajib sa'i? Wallahu a'lam. Kita berhenti sampai situlah dahulu tuan-tuan ya. Kita sambung lagi pula pada pelajaran kita yang akan datang insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, hari ini kita akan mengadakan pelancaran pakej haji untuk tahun 1437 Hijrah bersama 2016 Masihi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun sudah mengikuti akad berita daripada Majlis Agama Islam Singapura yang telah meluruskan beberapa travel agent untuk disahkan membawa jemaah haji tahun ini. Jadi pada hari Jumaat lepas, kami pihak semua travel agent telah sign perjanjian dengan pihak MUIS. Dan semalam hari Sabtu kami pun telah keluarkan iklan kami dalam berita harian, tuan-tuan. Berita harian pakej haji T&Fawzi Travel. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, yang memang nak pergi haji ataupun mungkin ada saudara mara nak pergi haji, kawan-kawan, boleh kita sampaikan sedikit maklumat apa yang akan saya sampaikan pada pelancaran pada pakej haji untuk tahun ini insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, memang ada orang kata semua pakej sama saja. Ya, itu daripada segi penerbangan, pada segi keberangkatan, hotel. Tapi yang sebenarnya matlamat kita pergi haji bukan masalah makan, bukan masalah hotel. Semua tu perkara keduniaan, walaupun tak salah. Tetapi yang matlamat yang pertama di dalam kita menunaikan ibadah haji ialah keridaan Allah Ta'ala. Itulah dia yang kita selalu baca dalam doa kita, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Tuhanku, engkau lah yang aku maksudkan